Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang saiz bayang-bayang. Ada dua mark ataupun cawan, iaitu cawan A dan cawan B yang diletakkan dengan jarak yang berbeza. Mark A ataupun cawan A diletakkan 8 cm daripada sumber cahaya, manakala cawan B diletakkan 2 cm. Jadi mark A lebih jauh dari sumber cahaya dan menyebabkan saiz bayang mark A lebih kecil. Manakala mark B lebih dekat dengan sumber cahaya dan saiz bayangnya lebih besar. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Bagi uji kaji ini, kamu boleh hentikan video ini untuk fikir dahulu sebelum menjawab soalan-soalan ini. Jawapannya adalah jarak objek dari sumber cahaya. Pemboleh ubah bergerak balas pula adalah saiz bayang-bayang yang terhasil. Pemboleh ubah dimalarkan pula adalah saiz objek. Dan pemerhatian bagi uji kaji ini, kamu mesti bandingkan saiz bayang cawan A dan cawan B. Yang manakah lebih besar? Ya, saiz bayang cawan B lebih besar berbanding cawan A. Apakah sebab atau inferensnya? Ia adalah kerana cawan B lebih dekat dengan sumber cahaya berbanding cawan A. Kesimpulan bagi uji kaji ini adalah semakin berkurang jarak objek dari sumber cahaya, semakin bertambah saiz bayang. Apakah pula tujuan atau objektif bagi uji kaji ini? Kamu boleh gunakan formula menyiasat hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jawapannya adalah menyiasat hubungan antara jarak objek dari skrin iaitu PM dan saiz bayang yang terhasil iaitu PB. Jadi kamu mesti ingat, objek yang dekat dengan sumber cahaya, bayang-bayang terhasil adalah besar, manakala objek yang diletakkan jauh dari sumber cahaya, bayang yang terhasil adalah kecil. Okey, bagaimana pula dengan bentuk bayang-bayang? Kamu mesti ingat 3 faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang, iaitu bentuk objek, orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya. Untuk bentuk objek, apakah pemboleh ubah dimanipulasi bagi uji kaji ini? Jawapannya adalah bentuk objek. Apa pula pemboleh ubah bergerak balas atau PB? Jawapannya adalah bentuk bayang-bayang. Dan pemboleh ubah dimalarkan bagi uji kaji ini ialah kedudukan sumber cahaya. Dan kesimpulannya adalah bentuk bayang-bayang bergantung pada bentuk objek. Uji kaji kedua ialah kita ubah orientasi objeknya, iaitu cara objek diletakkan di hadapan sumber cahaya. Jadi PM-nya adalah orientasi objek. PB-nya adalah bentuk bayang-bayang. Dan pemboleh ubah dimalarkan adalah bentuk objek. Kesimpulannya adalah orientasi objek mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Uji kaji ketiga, kita ubahkan kedudukan sumber cahaya. Pemboleh ubah dimanipulasi atau PM adalah kedudukan sumber cahaya. Pemboleh ubah bergerak balas atau PB adalah bentuk bayang-bayang. Manakala pemboleh ubah dimalarkan atau P malar adalah bentuk objek. Atau boleh juga orientasi objek. Kesimpulannya adalah kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Jadi kamu mesti ingat mengenai bayang-bayang, iaitu saiz bayang dipengaruhi oleh jarak objek dari sumber cahaya. Kamu mesti ingat fakta ini. Jika objek jauh dari cahaya, saiz bayangnya kecil dan begitulah sebaliknya. Kamu juga mesti ingat faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk bayang. Ada 3, iaitu yang pertama bentuk objek, yang kedua orientasi objek dan yang ketiga kedudukan sumber cahaya.